Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebelum kita mulakan berita seterusnya, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda juga. Setiap komen anda amatlah dihargai. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang hangat pada hari ini. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di state channel ini. Berita ini dipetik daripada sahbudin.com.net bertarikh 22 Julai 2022. Berita penuh bertajuk, Teruskan Sanggah Najib, sejarah telah membuktikan beliau adalah penakut. Berita penuh. Dalam ucapannya di Kongres Nasional PKR Sabtu lalu, Rafizi Ramli menekankan laporan polis yang dibuat terhadap Najib Razak bukan saja untuk menyanggah pembohongan, propaganda palsu dan mainan sentimen perkauman yang dimainkannya, bahkan juga menganggap bekas Perdana Menteri itu seorang yang penakut. Katanya, kita kena sanggah. Tak boleh biarkan dia bermaharajalela. Tak boleh biarkan Najib syok racun rakyat. Katanya lagi, mulai hari ini semua kita bila balik, kita terus sanggah Najib sehingga kita hantar dia ke penjara. Hari Selasa nanti kita buat laporan polis secara besar-besaran. Tak boleh biarkan dia mainkan isu perkauman. Selepas ini kalau Najib berbohong, kita buat laporan polis demi laporan polis. Sebab saya tahu Najib penakut. Dia sembang kencang selama ini kerana tidak ada orang sanggah dia. Tegas timbalan Presiden PKR itu lagi. Benarkah Najib seorang yang penakut? Seseorang itu kalau dia seorang yang berani, dia pasti lebih berani apabila sedang berkuasa. Malah dengan adanya kuasa juga, seorang yang penakut pun mampu bertukar menjadi berani. Lebih-lebih lagi, jika kuasa yang dimiliki itu ialah sebagai Perdana Menteri yang kekuasaannya tanpa sempadan dan mampu menundukkan ramai orang. Tetapi, adakah Najib seorang yang berani ketika memegang jawatan Perdana Menteri? Dengan kekuasaan dalam tangan sebagai Perdana Menteri ketika itu, tanpa keraguan Najib boleh dianggap seorang yang amat penakut dan langsung tidak berani. Beliau hanya sembang kencang ketika berucap secara sahalah, tetapi tidak pernah berani untuk berdebat, waima berdialog sekalipun. Di dalam parlimen, semua isu yang berkaitan 1MDB dilarang sama sekali untuk dibincangkan kerana beliau takut untuk berhujah. Semua sidang akbar beliau hanya dihadkan kehadiran kepada media pembodek saja. Manakala media yang kritikal dilarang terus untuk menghadiri lantaran takut dengan soalan wartawan. Dinding FB beliau langsung tidak berfungsi, kecuali menyiarkan berita dan gambar program-program yang dihadirinya sahaja. Kenapa demikian? Sebab utama khususnya berkaitan skandal 1MDB. Ialah kerana tingkah laku beliau ketika itu diasak dan disanggah oleh segenap lapisan rakyat daripada pelbagai penjuru. Apa saja kenyataan, ucapan, idea dan cadangannya disanggah sebagai tidak relevan. Malah, asakan rakyat di media sosial berkaitan 1MDB hampir membuatnya terhimpit ke dinding. Dengan sanggahan sedemikian rupa, walau ada kuasa sebagai Perdana Menteri dan dikelilingi puluhan penasihat serta pegawai di PMO, beliau akhirnya jadi penakut dan kecut. Setelah UMNO hilang kuasa dan Najib dijatuhkan yang diikuti pelbagai pergolakan politik muncul kemudiannya, tumpuan kepada beliau beransur-ansur berkurangan. Meski di ketika yang sama, rakyat tidak lupa tentang barang kemas, beg tangan, wang tunai dan pelbagai perhiasan yang dirampas daripada kediamannya, selain kes mahkamahnya yang masih bertali arus. Dalam keadaan kurangnya tumpuan dan sanggahan, itulah Najib mengambil kesempatan mempopularkan dirinya sebagai melalui slogan dan kempen malu apa bosku. Di samping lebih kerap turun bersosial bersama rakyat di kawasan tumpuan ramai dan memperlihatkan seolah-olah dirinya teraniaya. Pokoknya, Najib jadi popular melalui sembang kencangnya selaku Perdana Menteri Facebook. Sejak hilang kuasa, tidak lain adalah kerana sanggahan rakyat terhadapnya tidak lagi sekuat ketika beliau berkuasa, penuh berkuasa. Kini dengan tanpa kuasa dan bakal ke penjara, Najib sebenarnya bukanlah sudah bertukar menjadi berani. Kalau ketika ada kuasa pun beliau penakut, tidak mungkin setelah tiada kuasa seperti sekarang dirinya tiba-tiba berani. Beliau tampak berani dan macam serba tahu dengan pelbagai cadangan dan serta idea.
Walau terbukti di mahkamah dianiaya, seseorang yang serba tidak tahu adalah semata-mata kerana tiada sanggahan sekuat dulu terhadapnya. Walaupun kini beliau berani menyaut sabaran daripada berdebat dengan Anwar Ibrahim, ia tidaklah membuktikan beliau benar-benar berani. Ini kerana Najib meletakkan pelbagai syarat dalam debat tersebut, sementara Anwar langsung tidak meletakkan apa-apa syarat. Pemimpin PH kecuali beberapa orang tertentu saja terutama selepas tidak lagi menjadi kerajaan, hampir tidak lagi menyanggah apa yang dilakukan Najib. Hanya kini selepas Rafizi kembali dan menjadi orang nombor 2 dalam PKR, ternampak arus sanggahan terhadap Najib itu dilihat berpotensi bertukar daripada riak-riak kecil pada mulanya kepada ombak yang kian membesar. Rata-rata netizen di media sosial memberi respon yang positif terhadap usaha Rafizi dalam menyanggah Najib itu dan beberapa isu yang beliau bangkitkan sejak kebelakangan ini seolah-olah kejutan kepada rakyat daripada lena yang panjang. Percayalah, Rafizi dengan usahanya melakukan sanggahan terhadap Najib Razak dalam pelbagai isu, bahkan laporan polis besar-besaran berkaitan waris sulu juga sudah dilakukan. Tidak mustahil ombak akan bertukar menjadi gelombang dalam beberapa bulan akan datang. Dan percayalah juga jika sanggahan ketika berkuasa pun mampu menjadikan beliau kecut dan penakut, sanggahan ketika laluan penjara ke penjara semakin terbuka ini pasti lebih mudah lagi membuatkannya dibelenggu oleh rasa takut semula. Dalam hal ini tidak dinafikan ada benarnya apabila Rafizi kata Najib sebagai seorang yang penakut. Yang penting jangan berhenti menyanggah Najib dan semua pembohongan, propaganda palsu serta autanya mesti cepat-cepat disanggah. Ditulis oleh Sahabuddin Hussein 22 Julai 2022. Sila maklum bahawa artikel tadi adalah tulisan daripada sahabuddin.com.my dan segala artikel itu menunjukkan pendapat pribadi daripada penulis artikel. Sila maklum, artikel ini tidak ada kena-mengena dengan pendapat dan pendirian daripada channel ini, The Twin TV. Sekian berita, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya mulakan dengan tajuk berita yang saya dapat dan mengejutkan pasti sampai bergegar-gegar jantung di jiwa. Sampai nak pecah ulu hati yo. Kenapa? Berita dia begini tajuknya. Najib mungkin dapat pengampunan penuh jadi PM semula. Wow. Woohoo. Tahniah. Kalau betul tajuk beritanya dipetik daripada satu laman berita yang terkenal di seluruh Malaysia, sinarharian.com.my. Berita secara online baru diterbitkan sebentar kemarin sebenarnya 21 Julai, hari ini 22 Julai. Beritanya bertajuk Najib mungkin dapat pengampunan penuh jadi PM semula. Saya cuak, apa berita ni? Wow. Kalau betul, hebat memang Najib seorang yang hero. Tapi tiba-tiba saya nampak gambar penghias muka depan berita itu Tun Mahathir. Yang lucunya dengan berita itu orang memberikan komen, orang beri respon, orang share di Facebook 6.7 ribu. Kemudian yang memberikan ketawa emoji ketawa 36% memberikan emoji ketawa. Yo. Aduh, memang agak luar biasa berita ini. Tapi sebenarnya mukanya apa? Muka depan dia Tun Mahathir Mohamad. Jadi apa sebenarnya yang berlaku ini? Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air atau Pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad berpandangan bahawa ada kemungkinan Datuk Seri Najib Tun Razak dapat mendapat pengampunan penuh atas kesalahannya, termasuk penyelewengan, pecah amanah
dan salah guna kuasa. Oh, rupanya pendapat Tun Mahathir. Ujar beliau, ia membolehkan ahli Parlimen Pekan itu bertanding dalam pilihan raya umum PRU akan datang dan menjadi Perdana Menteri semula. Mana mungkin. Tok Matasan sendiri mengakui perlu masuk penjara dulu. Itu yang diterbitkan oleh berita lah. Tapi Tok Matasan menafikan. Dia kata semua itu telah dispin oleh pemberita. Kata Tun Mahathir, saya tidak fikir Najib menggemari idea untuk masuk penjara. Dia mahu diampunkan tanpa masuk penjara. Mana ada. Anwar Ibrahim dulu pun mana dia gemar masuk penjara. Kirtoy, siapa lagi ya? Siapa Menteri Besar Selangor dulu masuk penjara? Saya pun dah lupa, takut salah sebut lah. Tapi masuk penjara, mana ada orang di dunia ini suka masuk penjara? Tapi Najib Razak kena terima lah. Salah tetap salah. Tapi memang mencemar sudahlah reputasi jalur nama baik keturunan. Apa boleh buatlah. Ini pengajaran untuk semualah, supaya selepas ini jangan buat kalau salah. Nanti sudah buat baru merayu susah. Kata Tun Mahathir lagi, sudah tentu hanya yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang boleh memaafkannya. Katanya dalam satu siaran di Facebook resminya pada Khamis yang lepas. Tapi saya pasti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, seorang yang di-Pertuan Agong yang bijak. Jadi saya tidak fikir Tun Mahathir betul kali ini. Saya tidak fikir ada relevan kenapa Tun Mahathir kaitkan yang di-Pertuan Agong untuk mengampuni si Najib kalau Najib didapati bersalah. Tidaklah. Yang di-Pertuan Agong lebih bijak daripada Mahathir, saya pasti. Jadi Tun Mahathir kadang-kadang sembarangan cakap juga. Antaranya yang inilah, mana boleh. Tidaklah mesti masuk penjara dulu. Rasa dulu di penjara beberapa tahun. Lepas itu kalau berkenan kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, bolehlah memohon untuk pengampunan penuh. Tapi nak jadi Perdana Menteri, minta maaf belum pasti yo. Sebab kalau bertanding pun belum tentu akan diterima. Tapi ada juga yang diterima. Contohnya Anwar Ibrahim walaupun sudah masuk penjara, tapi dia tetap diterima, malah menang besar lagi. Jadi tidak semestinya banduan itu tidak menang kalau pilihan raya. Okey, kemudian ulas daripada ahli Parlimen Langkawi itu lagi, Mahkamah Persekutuan akan mendengar rayuan berhubung perkara berkenaan sebelum keputusan dibuat. Katanya jika dapatan tidak sebulat suara, kemungkinan pengampunan akan diberikan. Ini adalah hasrat orang rasuah yang percaya bahawa kerajaan yang rasuah akan bertolak ansur dengan rasuah mereka. Jadi saya fikir Najib Razak memang betul-betul amat bergantung kepada Hakim Mahkamah Persekutuan kali ini. Tidak tahulah kali ini dia dapat menang atau tidak di Mahkamah rayuan, Mahkamah Persekutuan, maafkan saya. Kerana apa? Dia sudah 4 kali kalah. 4 hakim sudah dia kalah. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur kalah, 3 Mahkamah Rayuan kalah. Jadi kalah. Okey. Jadi apa pendapat kamu? Betulkah pendapat Tun Mahathir ini?
Tun Mahathir ini kadang-kadang dia ya sudah tua kan. Memanglah, saya pun mengakui dia sudah tua. Ini bukan fitnah. Takkan dia masih muda. Ini bukan fitnah. Betul-betul Mahathir sudah tua ini. Mau dekat 100 tahun sudah umur dia. Jadi kadang-kadang mungkin dia terlepas cakap kah, terlepas fikir kah, tapi dia sudah tua lah, itu pasti. Dalam pada itu beliau berkata ramai pengundi yang merasakan bahwa mereka tidak mempunyai alternatif lain dalam memilih pemimpin, memandangkan semua ahli politik adalah korup. Mahathir. Kalau kau cakap macam itu termasuk diri kau ke? Aduh. Kalau kau bilang semua, maksudnya diri kau pun samalah tuh. Katanya. Walaupun begitu, terakhir kenyataan itu inilah dia kabur diri dia kot. Nasib baik perkara itu tidak begitu benar. Terdapat ahli politik yang tidak rasuah, cintakan negara mereka dan mahu Malaysia sekali lagi menjadi harimau Asia. Oh, mungkin itu maksud dia diri dia lah tuh. Mungkin maksud itu diri dia bahwa Mahathir tidak pernah rasuah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye bye.